Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita teruskan pengajian online kita pada malam ini untuk surau Hari Musa, Kampung Rincing Tengah, ya. Jadi pengajian kita berkenaan dengan tafsir Ar-Rahman. Kita minggu lepas kita dah sampai kepada ayat 44 daripada surah Al-Maidah, ya, 44 surah Al-Maidah. Jadi pada malam ni kita sambung lagi beberapa ayat iaitu ayat ke-45, ya. InsyaAllah sama-sama kita baca 4 ayat, ya. Mudah-mudahan kalau dapat kita teruskan 4 ayat pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bil-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhun والسن بالسن والجروذ قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Jadi kita ambil 3 ayat pada malam ini, iaitu ayat 45 hingga ke ayat ke-47, insya-Allah. Baik, terjemahan ayat yang kita bacakan tadi iaitu wa katabna alaihim fima anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi ila al-akhir ayat. Itu ayat ke-45 ini bermaksud berbunyi, dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka juga hendaklah dibalas seimbang. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Baik, tuan-tuan sidang yang dirahmati Allah sekalian. Jadi lanjutan daripada ayat yang ke-44 hari itu, ya, saya ulang sikit, ya, iaitu berkenaan dengan inna anzalna Taurat. Ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab Taurat tu, ya, kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Musa. Kemudian Allah perintahkan kepada mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala supaya ataupun diamanahkan kepada mereka untuk melaksanakan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat itu, ya. Dan sekiranya mereka tidak melaksanakan hukum itu, ya, maka mereka digolongkan dalam golongan orang-orang yang kafir. Ini ayat yang sebelumnya, ayat ke-44. Jadi diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab yang diturunkan ini untuk mereka jaga, ya,
Kerana mereka beriman, maka mereka kena jaga kitab ini dan mengamalkan apa yang terdapat dalam kitab ini. Dan kalau sekiranya mereka tidak mengamalkannya, maka mereka digolongkan dalam golongan orang-orang yang orang kafir, itu orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita kita pada ayat yang berikutnya itu tentang Taurat, kitab Taurat, ya. Jadi ayat dalam Al-Quran disebut kitab Taurat, dan kitab Taurat ini juga maksudnya dijelaskan ataupun disahkan oleh kitab Injil, ya, disahkan oleh kitab Injil, kemudian disahkan oleh kitab Al-Quran yang kita baca ini, ya. Jadi ini Allah. Begitu juga kita, kalau Allah turunkan Al-Quran kepada kita, maka kalau kita tidak laksanakan seperti mana yang tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu, maka digolongkan kita juga dalam golongan orang-orang yang tak beriman, itu orang yang kafir. Baik, ayat yang ke-40 yang ke-45, masalah di sana dikata dan kami telah tetapkan, Allah tetapkan, wa katabna alaihim, ya, kami telah tetapkan ke atas mereka itu, kepada mereka siapa? Kepada mereka yang beriman dengan kitab tadi, iaitu kitab Taurat. Jadi kita orang Islam pun beriman dengan kitab Taurat, ya. Jadi siapa yang beriman dengan kitab Taurat, ya, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Zabur dan beriman dengan Injil, maka kita adalah orang Islam yang beriman dengan 4 kitab itu, ya. Itu rukun, salah satu daripada rukun iman. Jadi Allah sebut lagi dalam ayat ini, dikatakan bahawa kalau tanda kita beriman, maka kita kena laksanakanlah hukum yang terdapat seperti mana yang diamanahkan oleh Allah SWT yang disebutkan ayat yang ke-45 tadi, ya. Apa dia yang diamanahkan, yang disuruh kita laksanakan, iaitu kami telah tetapkan atas mereka dalam kitab Taurat itu bahawa jiwa dibalas dengan jiwa. Kalau sekiranya berlaku, kita katakan jenayah lah, ya, jenayah kita katakan, jenayah kan, mungkin kita kata jenayah lah, kita kan, yang menyebabkan dia bunuh, ya, dia bunuh, maka dibalas dengan bunuh, ya, jiwa dengan jiwa, kemudian maksudnya dengan ain dengan mata, ya, mata dengan mata. Kalau dia menyebabkan mata tu kita katakan buta, ya, dia kena dengan mata, kemudian hidung dengan hidung, ya, kemudian telinga dengan telinga, ya, kemudian gigi dengan gigi. Mana jenayah yang kita lakukan ni kalau berlaku pada seseorang itu, ya, dengan sebab dia bunuh, maka dia kena laksanakan, maksudnya dia kena dibalas dengan bunuh tadi. Betul juga dengan mata, dengan hidung, dengan telinga, ya, dengan gigi, ya, dan seterusnya dengan kita katakan dengan gigi, ya. Dan ini dikatakan, ya, dikatakan dalam Islam dikatakan kisos, ya, telinga dan gigi. Kemudian dikatakan di sana dibalas dengan gigi dan luka-luka juga, maknanya dibalas dengan seimbangnya, dengan seimbangnya. Jadi dalam ayat ini menceritakan tentang kisos, ya, tentang kisos, ya, tentang kisos, maknanya hukum jenayah yang berlaku kepada seseorang, ya, maka hendaklah dilaksanakan, ya, ataupun disebut kisah. Jadi dalam hukum Islam ni ada 3 yang boleh kita bab jenayah ni kita boleh rungkaikan 3, ya, sebagai pendedahan awal lah, untuk lebih jelas kalau kita nak guna rujuk bab-bab yang tertentu itulah, ya. Jadi yang pertama bab hudud, ya, ni hukum jenayah lah. Apa dia hudud tu? Hudud tu iaitu macam berzina, hudud lah, ya. Maksudnya zina, hukum dia, siapa yang berzina dia kena rejam kalau sekiranya dia dah berkahwin, ya. Kalau dia belum berkahwin, dia bujang, kita katakan dia kena sebat 100 rotan. Itu hukum hudud yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tak ada kompromi, ini tak boleh diubah. Sudah menjadi qat'un, benda yang sudah tetap, ya, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dia kata hudud. Misalnya apa lagi? Tuduh berzina pun hudud juga, ya. Orang tak berzina kita tuduh dia berzina, kan, ya, tuduhan, ya, tu berzina juga dikatakan begitu, ya, hudud. Maksudnya istilahnya misalnya minum arak, ya, ada hukum dia tertentu, hudud yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Mencuri, ya, potong tangan misalnya, ya, itu ditentukan oleh Allah SWT. Dan juga kita kena murtad,
Ya, murtad juga dikatakan ada istilah hukum hudud. Kan? Ini pecahan-pecahan hukum lah. Ya, dalam ayat ini menceritakan tentang qisas, ya, hukum balas, ya, hudud lah maksudnya. Kemudian qisas ni dia itu meliputi qisas ni hukum balas seperti mana yang sebutkan tadi, macam bunuh dengan bunuh, ya, kemudian mata dengan mata, itu qisas. Kan? Kemudian di ujung ayat ini dia jelaskan dengan kisah ni, dia kata tetapi dia kata hukum seimbang, ya, maksudnya kalau kamu bunuh, kamu kalau sekiranya kamu ni membunuh, maka kamu akan dihukum bunuh. Itu makna qisas, maksudnya hukum balas balik, kan. Tapi kalau kiranya yang maksudnya bukan, maksudnya kalau dia tolaklah, maksudnya misalnya dia mencederakan seorang itu, kemudian dia sepatutnya orang tu kena hukum balas balik kepada dia lah, istilahnya begitu, kan, hukum balas balik kepada dia. Tapi orang tu maafkan, jadi dia maafkan. Maksudnya di sana disebut kalau sekiranya tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, dia ada hak untuk balas, tapi dia tak mau balas, dia tak mau balas, dia maafkanlah, kita katakan dia tak mau balas, maksudnya dia maafkan. Itu lebih baik. Itu akhlak dalam Islam itu, maksudnya begitu sekali, ya, maksudnya itu lebih baik, dan kebaikan itu akan dapat untuk menebuskan dosa kita. Mungkin dosa-dosa kita banyak dan sebagainya, ya, mungkin ini orang inaya kita, kita tak apalah, aku tak mau balas dia, ya, sekarang ni aku tak nak balas dia, aku nak ampunkan dia. Jadi kita dapat keampunan daripada kita boleh ampunkan dia, tak mau dia, kita maafkan dia, dan bahagian itu kita akan dapat menjadikan pahala itu, kita akan dapat menebuskan dosa-dosa kita yang banyak. Itulah kehebatannya orang yang memaaf ini. Jadi kalau kita ni jadi pemaaf, macam sini dia kata dia tak mau, dia tak apa, dia maafkanlah, tak apalah, kalaulah mata aku ni buta disebabkan dia, maka tak apalah, aku tak sanggup nak membutakan mata dia, kan, contohnya begitu, kan. Jadi dia maafkan, aku maafkan. Jadi dia akan menjadi mana, memaafkannya itu, pahalanya itu akan menebuskan dosa-dosanya yang lain. Itu kelebihan, ya, maksudnya dalam ni bukan ibadat lain saja kita dapat pahala, tapi memaafkan itu, ya, juga mendapat pahala yang sangat besar, iaitu menebuskan segala dosa disebut dalam ini, kan. Jadi kalau sekiranya kita tidak melakukan, ya, qisas ini, kita katakan, maka hukum-hukum yang disebutkan tadi itu, ya, maka kita digolongkan dalam golongan orang yang zalim. Maksudnya zalim lah, ya. Patut dia dah kena buta matanya, ya, kemudian patutnya kita kena sebagai ulil am, pemerintah, kita kena hukum dia tu, ya, kerana qisaskan dia, kerana apa? Kerana dia telah membutakan, ya. Tapi kita tak buat, ya, itu, kan, kita katakan ini maksudnya dikatakan orang yang zalim, ya. Zalim ni istilah dia tidak meletakkan di tempat yang sewajarnya. Kalau adil itu meletak di tempat yang sewajarnya. Zalim ni misalnya sewajarnya dia kena buat seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahlah, wajib, kan. Tapi dia tak buat begitu, ya. Jadi itu dia katakan dia zalim. Ya, macam kita lah, kita katakan kita wajib semayang sepatutnya, sehari sembahyang 5 waktu, tapi kita tak semayang, maka kita dikatakan zalim, tak meletakkan solat itu ke atas diri kita pada yang haknya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga hal-hal yang lain, ya, hal-hal yang lain, soalnya kita kan zakat, ya, dan sebagainya. Mungkin kita duk bicarakan tentang solat saja, tapi kita tertinggal tentang zakat. Kita banyak benda yang kita kena keluar zakat, tapi kita tak keluarkan zakat. Mungkin kita tertinggal tentang puasa, kita katakan, ya, begitu dan sebagainya. Jadi itu keadaan yang berlaku. Jadi di sini bila katakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu, ataupun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kita tak laksanakan, maka di sana diistilahkan macam kita ni orang yang zalim, menzalimi diri kita, ya. Allah letak kita tempat yang baik lah, ya, tempat yang selamat, ya, tempat yang selamat, tempat yang tidak, kita kata yang memberi ketenangan kepada kita, tapi kita menzalimi diri kita. Begitulah persoalannya ni. Jadi kalau ini tak berlaku dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara yang diperintah, maka berlakulah di sana, berlaku di sana keadaan yang tak tentu hara dan sebagainya, yang menyebabkan
ya, timbul kezaliman-kezaliman yang lain. Okey, itu ayat yang ke-45 menjelaskan kepada kita ya sedikitlah yang dapat kita faham di sini. Untuk rujuk kepada bab qisas ni kena buka tajuk khusus lah ya, menceritakan bab qisas ni. Okey, seterusnya kita pergi ayat yang ke-46 ya. Jadi sebelum kita pergi ayat 46, kita ambil dari pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini ya, nak bagi pengajaran kepada kita bahawa kita jangan menzalimi diri kita ya. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah, maka itulah yang kita kena laksanakan ya. Jadi melaksanakan perintah Allah sebagai itu merupakan sebagai satu perkara yang menjadikan kita orang yang adil ya, yang mana adil itu sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kenalah berlaku adil ke atas diri kita. Jadi rugilah kalau sekiranya kita ni menzalimi diri kita. Contohnya macam kita katakan solat tadi kan. Baik, seterusnya kita pergi kepada ayat yang ke-46. Ayat ke-46 berbunyi wa qaffayna ala asarihim bi Isa bin Maryam ya. Mula ayatnya, dan kami utuskan Nabi Isa bin Maryam mengikuti jejak langkah mereka nabi-nabi Israel. Kita ambil sekat itu ya. Jadi kemudian Allah sebut dalam kitab Al-Quran ini, Allah sebut kata kami utuskan Nabi Isa. Utuskan Nabi Isa dengan kitab apa? Kitab Injil. Sebab Nabi Isa diturunkan untuk membela, untuk menjelaskan tentang kitab Taurat yang diamalkan oleh orang-orang Bani Israel kan. Jadi Nabi Isa turunkan untuk Nabi Maryam ni, dia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjejak langkah mereka, iaitu nabi-nabi Bani Israel. Nabi-nabi daripada Bani Israel ya. Nabi-nabi daripada Bani Israel ini bermula daripada Nabi Yaqub ya. Nabi Ishaq bermula daripada Nabi Ishaq, iaitu anak kepada Sarah ya, anak kepada Sarah ya, anak kepada Nabi Ibrahim ya, yang daripada isterinya Sarah itu isteri yang pertama. Umur dia 90 tahun. Nabi Sarah ni lebih kurang begitulah, umur 90 tahun baru dapat anak ya. Berdoa dia ni, Nabi Ibrahim dengan Sarah ni berdoa selalu ya untuk nak mendapatkan anak ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi juga doa dia ya. Jadi sampai satu ketika ya, sedangkan dia berkahwin lagi dengan seorang, iaitu dengan Siti Hajar, kita tahu dapat anak Ismail. Dengan Sarah ni lama tak dapat ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ada hikmahnya yang tertentu kan. Jadi maka hampir datanglah nabi ya, diturunkan Nabi Allah, diturunkan malaikat Jibril menyampaikan berita kepada Nabi Ibrahim dan juga Sarah ya, mengatakan bahawa Sarah akan mendapatkan anak yang namanya Ishaq ya. Daripada Ishaq tu lahir Yaqub kan. Daripada Yaqub tu keluarlah Nabi Yusuf dan banyak lagi lah kan yang diceritakan dalam Al-Quran kan. Jadi Bani Israel tu bermula daripada Ishaq saya bermula. Jadi maksudnya Nabi Isa itu diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini yang kita fahamkan ya, maksudnya untuk menjejak langkah, untuk nak mengikuti Bani Israel yang lain, nabi-nabi Bani Israel yang lain. Sebab nabi-nabi Bani Israel ini ramai ya, banyak ikut yang lain kan. Jadi apa? Dengan tujuan untuk nak membetulkan pengajaran yang dibawa oleh nabi-nabi Bani Israel ini sebelum itu. Kerana banyak daripada nabi-nabi ni yang tak diikut ya, yang tak diikut oleh Bani Israel ni, oleh pengikut Bani Israel ni kan, yang tak diikut. Bahkan ada daripada kalangan mereka itu yang menyeleweng daripada kitab itu ya, lari daripada kitab yang sebenarnya ya, daripada apa yang diperintah sebenarnya atas sebab-sebab tertentulah, mungkin atas sebab kuasa, atas sebab kepentingan diri dan sebagainya kan. Jadi Nabi Isa diutuskan dengan tujuan untuk nak membetulkan ya, perjalanan kitab dan juga pengikut-pengikut Bani Israel itu ya, Nabi Musa itu ya, untuk membenarkan Bani Israel, untuk membenarkan apa yang telah ada di hadapan dari kitab Taurat. Mana daripada kitab Taurat itu untuk nak membenarkan apa yang terdapat dalam kitab Taurat itu, yang mana kitab Taurat itu
tak dijaga oleh orang-orang Bani Israel, diubah dan sebagainya. Seperti mana kita tahu dalam kisah mengatakan bahawa ya Nabi Musa ni berdoa untuk nak mendapatkan ya kitab ni ya, untuk bagi panduan kepada Bani Israel ya. Bila dah dapat ya, mereka tak beriman, tak mau ikut kitab ini kan. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Jadi kepada Nabi Isa tu Allah bagi kitab Injil. Mungkin zaman dia lah ya, zaman dia kan. Untuk masa tu kitab tu dia berbeza. Mungkin dari segi akidah tak lari lah. Akidah tak lari, mengasahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari segi amalan, ibadat dan sebagainya, dari segi kita katakan jenayah, dari segi apa orang kata perkahwinan, dari segi kehidupan dan sebagainya, cara hidup dan sebagainya itu berbezalah ya, berbeza di antara satu generasi dengan generasi yang lain. Misalnya zaman bapa Nabi Yusuf, iaitu Nabi Yakub. Zaman Nabi Yakub ya, dia perkahwinan tu boleh berkahwin bermadu ya, bermadu maksudnya boleh kahwin dengan adik, boleh kahwin dengan kakak ya. Makanya Nabi Yakub tu dia ada 2 orang isteri ya. Mula-mula dia kahwin dengan perempuan yang dia tak gemar perempuan itu ya. Tapi oleh kerana orang kata nak ikut, orang kata jangan apa, kalau istilah kita orang Melayu ni, jangan langkah bendul dia kata. Langkah bendul. Jadi kena kahwin dengan kakak dulu, tak boleh kahwin dengan adik kan. Jadi masa itu dia kahwin dengan kakak dulu, dengan adik kakak dulu. Dia bila kahwin dengan kakak dia kata tak boleh. Jadi kita kalau nak kahwin dengan adik kena kahwin dengan kakak dulu. Tunggu pula 7 tahun kot dia ada mak, dan cerita aku ada cerita mas kahwin dia dan sebagainya. Dia berkhidmat, dia bela kambing dan sebagainya gitu kan. Lepas tu bagi mas kahwin dia, tunggu 7 tahun dia kahwin pula. Jadi selepas dia kahwin 7 tahun, lepas tu dia tunggu 7 tahun lagi baru dia kahwin pula dengan isteri dia ya. Isteri dia yang dia suka itulah kan, yang mula-mula yang dia kenal tu kan. Ini dapat anaknya Nabi itu Nabi Yusuf kita katakan kan. Itu mungkin sirah tu saya tak boleh ingat namanya dan sebagainya kan. Jadi nak ceritakan begitu keadaan dia kan. Jadi boleh, maksudnya syariat tu agak berbeza ya, syariat tu agak beza. Mungkin kalau sekarang kita syariat Nabi Muhammad tak boleh kita kahwin dua balik sekali ya. Kita nak bermadu adik dengan kakak tak boleh kecuali selepas mati kakak barulah kita boleh kahwin dengan adik dia. Tu orang kata apa, ganti tikar kan. Istilah bahasa kita ganti tikar kan. Tapi zaman itu, zaman Nabi Yakub boleh buat begitu. Itu dikatakan dari sisi syariat agak berbeza kan. Okey. Sikitlah tentang huraian itu. Jadi kitab Injil. Jadi sini ada disebut kitab Taurat, kitab Injil. Yang kita baca ni Al-Quran. Ini semua kitab ni ada 4 Zabur, 4 kitab ni wajib kita percaya. Dan kitab ni merupakan kitab yang berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Ya, tetapi istilahnya bila Zabur ada, maksudnya bila Al-Quran turun, maka Quran tu kita kata yang terakhir, maka dimansuhkan segala kitab-kitab yang terdahulu daripadanya itu kan. Kemudian ayat ini teruskan dia kata bahkan dia kata dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil yang mengandungi petunjuk, hidayah dan cahaya yang menerangi, macam Taurat dengan Zabur lah. Ayat yang sebelum ni, ayat 45 yang kita baca itu ya. Di sana ada petunjuk, hidayah, cahaya yang menerangi, sambil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari kitab Taurat, membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat itu, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa, bagi orang yang beriman ya, orang-orang yang nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nak bertakwa yang maknanya yang menjadi baik, nak jadi baik, maksudnya apa dia jadi baik tu maksudnya takwa. Takwa tu apa dia? Lalu kita dengar dalam khutbah Jumaat ya, buat apa yang diperintah, tinggal apa yang ditegah. Itu takwa lah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi itu. Jadi nak dapat hidayah ni, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini ataupun nasihat ini, panduannya ialah kitab tadi itu ya. Kitab apa? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan Al-Quran. Kitab yang kita baca ni hudan linnas, bagi petunjuk kepada manusia.
Kan? Itu ayat yang ke-46 menceritakan kepada kita. Ya. Jadi pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini iaitu bahawa Nabi Isa itu diutuskan dengan tujuan untuk nak istilahnya untuk nak memberi orang kata nak mengikuti jejak langkah nabi-nabi Bani Israel yang terdahulu, kemudian nak membenarkan kitab Taurat, ya, dan seterusnya. Allah turunkan kitab sebab generasi Nabi Isa ni dah lain, turunkan kitab Injil untuk menjadi panduan kepada umat-umat Nabi Isa, ya, dan untuk dijadikan amalan kepada mereka, ya, supaya mereka ni dapat menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kaitkan dengan keadaan kita, maka kita ni Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita, dalamnya ada berbagai-bagai nur tadi, cahaya tadi, di mana di sana akan mendapat nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran, ya, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita ni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang akan hidupnya selamat di dunia, ya, dan juga selamat di hari akhirat. Ini ayat yang kita dapat daripada ayat ini. Jadi tuan-tuan dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ya, jadi kesempatan ini, ya, saya ingatkan diri saya dan juga kepada tuan-tuan, puan, marilah sama-sama kita menjaga kitab Al-Quran ini, ya. Jadi alhamdulillah kita boleh sekurang-kurangnya dapat faham apa yang kita baca ini dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Sedangkan Al-Quran ini kalau kita baca, ya, maksudnya banyak hikmahnya. Sampai kita katakan kalau tengok Al-Quran pun dapat pahala. Tak baca, tengok aja, ya, kita akan dapat pahala. Begitu sekali hebatnya. Dan Quran ini merupakan, kalau kita katakan, peninggalan, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memberi keselamatan kepada kita, ya, hingga hari akhirat, dan tidak boleh diganggu gugat oleh sesiapa pun seperti mana kitab-kitab yang lain, ya, yang diubah dan sebagainya. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kesempatan ini kita rajin membaca Al-Quran, ya. Kalau kita ada kesempatan lagi, kita baca terjemahannya, ya. Sekurang-kurangnya dapat kita duduk dan kita bermunakasyah seperti ini, ya, dapat kita lebih faham tentang apa yang dikehendaki oleh Al-Quran ini, ya. Sebab Al-Quran ini kitab yang benar, ya, tidak ada yang tak benar, semuanya benar. Kalau kitab-kitab yang lain tu mungkin di sana ada, ya, perkara-perkara yang tidak benar dan sebagainya. Ada masalah yang tentu yang dibuat dengan tujuan untuk mempengaruhi sesuatu, tapi di sini tidak, ya. Ini ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali ayat yang kita baca tadi, iaitu ayat yang ke-47, iaitu ayat yang berbunyi wal yahkum ahlal injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dia menegaskan ayat yang ke-46 dan ayat ke-45, ya. Jadi di sana kata dan hendaklah ahli kitab Injil, maksudnya orang-orang yang menggunakan kitab Injil lah, ya, kitab Injil iaitu daripada Nabi Isa alaihi salam, ya, menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dalamnya. Jadi menghukum, ini perintah Allah, ya, penegasan, macam kita katakan bab yang disebut tadi, bab kisah tadi kita katakan, ini penegasan, ya. Dan sesiapa yang tidak menghukum, ini amaran yang keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang tak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, ya, dalam kitab Injil tadi itu, bagi ahli-ahli kitab Injil, ya. Kalau kita ni bagi ahli-ahli Al-Quran, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ni orang fasik, ya. Orang-orang yang fasik, maksudnya tak sempurna iman seseorang itu. Fasik ini, ya, dia tak sempurna iman. Sebab apa? Dia beriman, ya, dia mengaku, ya. Macam dalam sembahyang kita mengaku inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, kita mengaku. Tapi dalam pengakuan itu tak menepati pengakuan itu, ya. Macam kita katakan kita
mengaku Islam. Bila kita mengaku Islam, maka kita kena sembahyang sehari semalam 5 waktu. Bila kita tak sembahyang sehari 5 waktu, maka kita digolongkan dalam golongan orang yang fasik. Mungkin kita bukan lagi kafir, ya, tapi kita sampai kepada fasik. Orang yang maknanya dia sentiasa melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan solat yang kita katakan, ya, meninggalkan solat, tak solat, itu fasik. Sebab dalam bab-bab lain, kalau bab-bab nikah ni, fasik ini, ya, sebab nak jadi wali perkahwinan ni, dia mesti, ya, tak fasik. Mesti tak fasik. Maksudnya kalau fasik itu maksudnya tak sah perkahwinan itu, kan? Jadi macam mana keadaan yang macam ini? Mungkin ni huraian dan lebih detail dapat kita bincangkan nanti, ya, keadaannya. Tapi nak jelaskan di sini, maksudnya itulah contohnya orang yang fasik ini. Ataupun dia suka minum arak, kan? Semayang juga, tapi dia minum arak, kan? Jadi itu dikatakan orang yang fasik. Jadi pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini, jelaslah kepada kita bahawa kita tak boleh mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi pengabaian perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu akan merugikan kita, ya. Macam kita tahu orang Islam, ya, kalau mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang terdapat dalam Al-Quran yang kita baca ini, maka rugi kita. Banyak di sana kita dapat pengajaran, ya, dari segi kehidupan kita, dari segi beramal kita untuk kita beribadat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berhenti setakat itu. Alhamdulillah, ya, kita ambil 3 ayat pada malam ini, ya, untuk kita memahami, ya, tentang kitab suci Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita, dan ianya berkekalan, ya. Jadi ini merupakan satu wasiat, ya, baru dikatakan satu pusaka, ya, harta pusaka lah, ya. Kalau kita orang tua kita meninggal, dia tinggalkan harta pusaka, ya, tinggal duit, tinggal rumah dan sebagainya. Tapi ini harta pusaka yang ditinggalkan oleh, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepadanya, ditinggalkan kepada kita dengan tujuan untuk kita menjadi panduan kepada kita untuk kita hidup di dunia ini sementara untuk kita nak sampai kepada hari akhirat. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita lakukan ini, jadi dunia ini akan membekalkan kita selamat pada hari akhirat, seperti mana yang disebut dalam ayat ini tentang perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebentar setakat itu, ya, insya-Allah kita akan sambung lagi, ya, pada minggu yang berikutnya, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min tafarruqan ma'suma. Allahumma irfa'na al-bala' wal-waba' wal-ghala' wal-fahsya' wal-zina wal-riba wal-mihan wa su'i fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'ira biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.